Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita selesai melaksanakan solat sunat tarawih secara berjemaah dan kemudian kita solat witir secara berjemaah. Insya-Allah malam ni bidang terjun tazkirah. Jadi saya ambil masa sikit, tak panjang, sebab nak bagi peluang kepada tuan-tuan balik berehat. Malam ni nak bangun lagi, kan? Kita bangun dah. Kena bangun. Balik malam ni tidur awal, lepas tu esok bangun awal. Sebab apa? Sebab kita sudah berada pada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ni ada beberapa tanda, ada beberapa falsafah, kita panggil, ada beberapa makna. Yang pertamanya, kalau masa kita kecil-kecil dulu 10 akhir Ramadan ni, maksudnya tak lama lagi raya lah. Itu makna yang pertama lah. Zaman budak-budak dulu lah, zaman jahil-jahil dulu boleh lah pakai makna tu. Dekat nak raya dah ni, kan, kita pun seronok. Okay? Tapi bila kita dah tua ni, kena gaya orang tua lah. 10 akhir Ramadan ni maksudnya apa? Maksudnya bulan Ramadan sudah tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kita. Itu maksud yang pertama lah. Tak lama. Sebagaimana sekejapnya 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, maka begitulah sekejapnya 20 Ramadan hingga 30 Ramadan. Lagi sekejap tak? Yang 20 hari lepas tu pun sekejap, ni 10 hari lagilah sekejap. Yang pertama. Yang kedua, bila tibanya 10 akhir Ramadan, kita tak tahu sama ada ini adalah Ramadan yang terakhir ataupun macam mana. Ramadan yang terakhir ke macam mana ni? Mungkin kita mati lepas ni. Mungkin kita tak sempat habis, tak sempat raya dah mati dah mungkin. Siapa tahu tak? Malam ni Ustaz Khairul bagi ceramah tentang mati dah. Esok tengah-tengah tak ada dah Ustaz Khairul, mati dah. Ustaz semalam dia bagi tazkirah pasal mati tu, dia mati dulu. Tak tahu. Tak ada orang tahu. Yang kedua. Yang ketiga, bila habisnya Ramadan, maka habislah segala offer-offer yang Allah Ta'ala bagi. Offer, macam-macam offer Allah Ta'ala bagi. Pahalanya berganda, amalan sunat jadi macam amalan wajib. Amalan wajib digandakan pahalanya. Diam pun dapat pahala, tidur pun dapat pahala, tak makan pun dapat pahala, bangun sahur tak makan, klik pun dapat pahala juga. Itu bulan Ramadan. Semua benda pahala. Jadi hari ni janganlah kita keliru tak? Jangan keliru. Bulan Ramadan ni memang offer banyak daripada Allah Ta'ala, macam-macam offer. Sehingga Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang berada pada bulan Ramadan, nescaya kamu akan berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Nabi kata, kalau kita tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya kita akan berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Tak apalah, tak habis-habis pun tak apalah Ramadan ni. Lepas puasa. Sebab apa? Sebab terlampau banyaknya ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Yang seterusnya, bila 10 akhir Ramadan, maksudnya tak lama dah. Allah Ta'ala nak tutup. Yang pertamanya, tutup pintu pengampunan. Tutup dah. Bulan Ramadan, pintu pengampunan dibuka seluas-luasnya. Semua orang yang minta ampun, Allah Ta'ala akan ampun. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni rahmat sungguh. Allah Ta'ala bagi macam-macam. Pertamanya keampunan. Yang kedua, pelepasan daripada api neraka. Siapa nak minta dengan Allah Ta'ala masuk syurga lepas daripada api neraka, masa mintalah dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan tinggal 10 hari lagi. Sikit lagi nak habis dah. Nak tutup dah. Offer nak tutup dah. Biasanya kalau ada offer mana-mana kan, offer dekat Shopee, offer dekat Lazada kan, offer dekat Facebook dan sebagainya,
semua orang berebut-rebut. Sebab apa? Offer ni biasanya limited time, limited. Dan Ramadan ni 30 hari Allah Ta'ala bagi, 20 hari telah berlalu, tinggal 10 lagi. Tinggal 10 hari lagi untuk kita rebut apa saja offer. Apa saja offer. Tak? Dan offer Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tidak akan boleh direbut dengan hanya kita tengok saja. Tengok, tak boleh. Dia kena rebut. Rebut tu bukan rebut macam rebut. Rebut dengan buat amal ibadah, rebut dengan solat, rebut dengan puasa, rebut dengan sedekah, rebut dengan qiyamul lail, rebut dengan amalan-amalan soleh. Kena rebut begitu. Dan 10 akhir Ramadan, Nabi SAW akan buat 3 benda. Kerana ada satu perkara yang sangat besar dalam bulan Ramadan, dalam 10 akhir Ramadan. Apa dia Nabi buat? Yang pertama, Nabi akan memperkemaskan pakaiannya 10 akhir Ramadan. 10 akhir Nabi perkemahkan pakaian dia. Perkemah ni maksud apa? Yang pertamanya, maksud dia Nabi nak tunjuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah 10 akhir Ramadan. Bila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi akan perkemaskan pakaiannya, mengikat ketat kainnya, mengikat ketat baju dan seluar dia. Apa maksud dia? Maksudnya satu ialah nak tunjuk kesungguhan. Kalau 20 hari sebelum ni kita makan buka puasa sampai orang azan Isyak. Tak? Makan buka puasa, semayang tak apalah, semayang maghrib. Lepas tu sambung pula makan sampai orang azan Isyak. Selagi tak azan, selagi tu tak turun ke surau sebelum ni. Maka 10 akhir Ramadan, jangan tunggu orang azan Isyak. Kita kena tunggu orang azan Isyak. Jangan tunggu orang azan Isyak baru nak turun surau. 10 akhir Ramadan, kita kena penuhkan surau secepat mungkin lepas maghrib. Tunggu orang azan Isyak. Itu maksudnya Nabi mengetatkan, memperkemaskan pakaian. Yang kedua, Nabi tidak bersama dengan isterinya. Nabi tak bersama dengan isteri pada 10 akhir Ramadan. Sebab apa? Kita pun tahulah, kalau dengan isteri ni dia jadi leka letih. Letih. Faham lah. Letih. Jadi kalau boleh, seboleh-bolehnya 10 akhir Ramadan ni angkat tangan kat wife. Hi, speak to my hand, talk to my hand. Kalau dia gosok-gosok kita tu, tepi. 10 akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Yang pertama, Nabi mengetatkan pakaian. Yang kedua, Nabi akan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Bersungguh. Kalau sebelum ni begini, kalau 10 akhir Ramadan kena lain daripada yang sebelum. Kena lebih lagi. Sebab tu saya kata tadi, bila sebelum 20 awal Ramadan, kita datang surau berlenggang-lenggang, lenggang kangkung kan. Lenggang kangkung. Lenggang apa? Lagu tu? Lenggang kangkung. Lepas tu sambung macam mana? Lenggang kangkung di tepi paya lah. Kangkung tepi paya. Lenggang kangkung. Sebelum ni lenggang kangkung. No, 10 akhir Ramadan no more lenggang kangkung. No more. Jangan lenggang kangkung. Ini kalau orang lenggang kangkung 10 akhir Ramadan ni, itu namanya dia kangkung. Dia tu kangkung. Saya pesan kepada diri saya pesan kepada tuan-tuan, akhir Ramadan yang 10, no more lenggang kangkung, bersungguh-sungguh. Kalau sebelum ni kita baca Quran 1 muka surat, 10 akhir Ramadan baca 2 muka surat, 3 muka surat sehari. Bersungguh, lebihkan. Kalau sebelum ni kita sedekah RM1, maka 10 akhir Ramadan sedekah RM2. Lebih sikit RM2, RM3, RM4, lebihkan. Kalau 20 awal Ramadan kita kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tak, akhir Ramadan 10, tiap-tiap malam sedekah. Itu bersungguh. Kalau sebelum ni 20 hari awal Ramadan kita bangkit nak sahur tu dekat-dekat nak subuh, di 10 akhir Ramadan bangkit awal pukul 3 pukul 4 pagi bangkit dah untuk ambil wuduk, solat tahajud, minta ampun dengan Allah SWT. Itu beberapa amalan lah boleh dibuat. Nabi akan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, bila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi akan mengejutkan ahli keluarga. Nabi kejut semua ahli keluarga. Maksudnya apa? Maksudnya awal Ramadan mungkin Nabi biar aja. Nak tidurlah tak apalah, tidurlah, mungkin letih, mungkin apa kan. Tapi akhir Ramadan Nabi kejut semua. Nabi kejut. Sebab apa? Nak supaya semua bangun, nak habis ni. Ramadan nak habis ni. So kena bangkit.
Kalau tuan-tuan bangkit, puan-puan bangkit, kejut ahli keluarga. Yang boleh solat kejut, yang tak boleh solat pun kejut. Kejut. Mak, period lah. Dah, ABC. Kejut. Orang yang period ni 3 benda tak boleh buat. Yang pertama puasa, yang kedua solat, yang ketiga baca Quran. Lain daripada itu semua boleh buat. Semua boleh buat. Tak. Solat, puasa dengan baca Quran je tak boleh. Yang lain semua boleh buat. Istighfar boleh buat, doa boleh buat, tasbih boleh buat, zikir boleh buat. Boleh. Istighfar yang paling penting, istighfar. Jadi tak ada alasan bagi orang yang uzur ataupun yang tak uzur, semuanya perlu rebut 10 akhir Ramadan, sehingga akhirnya kita keluar pada Ramadan kita rasa puas hati. Tak ada siapa yang boleh menjamin Ramadan mana yang dia rasa puas hati tak? Tak tahu. Tak. Kalau tanya puas hati tak lepas, tak tahu. Bukan tak puas hati, tak tahu puas hati ke tidak, betul tak? Tak tahu. Sebab apa? Sebab mungkin tak bersungguh mana, tak tahu. Maka jadikan Ramadan tahun ni Ramadan yang kita rasa bila raya tu puas hati sungguh. Puas hati. Okey? Puas hati. Cukuplah dulu tazkirah saya. Cukup. Pendek je. Nak balik tidur ni. Okey. Konon nak. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, tazkirah tu sebenarnya salah satu daripada slide yang saya tulis dalam Facebook saya. Ada 8 slide semua. Tuan-tuan boleh cari Facebook saya. Tuan-tuan pergi follow Khairul Anwar Basri. Nampak kat kamera? Nampak? Tunjuk kamera nampak? Macam artis lah. Artis. Nampak? Close up lah. Boleh? Tak boleh? Ke sini. Tuan-tuan cari Facebook saya ni. Tuan-tuan cari Facebook saya. Tuan-tuan follow Khairul Anwar Basri. Ada muka saya pakai baju kot, tak pakai kepiah. Sekular, tak pakai kepiah. Tuan-tuan cari, tuan-tuan follow. Petang tadi saya letak 8 infografik ilmu tentang Lailatul Qadar. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan baca, tuan-tuan share. Ada beberapa amalan, lebih kurang 10 ke 12 amalan yang tuan-tuan kena buat sepanjang 10 hari ni. Ada 12 amalan yang tuan-tuan kena buat sepanjang 10 hari ni. Yang pertama, jangan tinggal solat maghrib berjemaah. Yang kedua, jangan tinggal solat isyak berjemaah. Yang ketiga, jangan tinggal solat tarawih berjemaah. Yang keempat, jangan tinggal solat tahajud walaupun 2 rakaat. Yang keempat, jangan tinggal membaca Quran walaupun 1 ayat. Yang kelima, jangan tinggal bersedekah setiap hari, setiap malam walaupun RM1. Yang keenam, banyakkan istighfar. Yang ketujuh, jauhkan diri daripada perkara yang tak bermanfaat. 10 akhir Ramadan ni buat bodoh je tuan-tuan, buat bodoh. Biar orang kata kita bodoh. Bergaduh, bertekak, berbalah-balah. No. 10 akhir ni tuan-tuan buat bodoh lah. Biar orang tengok kita bodoh, tak apa. Di Facebook orang tulis apa kita tak setuju, buat bodoh ya tuan-tuan, buat bodoh. Buat tak tahu. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang ke-8, memperbanyakkan keadaan tenang dan aman. Biar tenang-tenang je, tenang-tenang, aman, jangan bergaduh. Yang ke-9, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. 10 hari ni kena beri makan. Bukan bagi makan kenyang, tergolek tak boleh bangun. Bagi sikit-sikit je, air, kurma, makan, belanja sikit-sikit. Kalau tuan-tuan nak, saya ada buat program di Facebook saya, belanja buka puasa RM2.90. Tuan-tuan baca Facebook saya. Tahun ni kita belanja, kita target 200,000 orang tuan-tuan, 200,000 orang. Kita ada 13 dapur seluruh Malaysia. Kita masak beribu-ribu makanan setiap hari untuk bagi makan kepada orang yang buka puasa. Tuan-tuan jangan tinggal. 10 hari ni mesti belanja orang buka puasa, mesti. Tak perlu buat majlis kat rumah, beli reka-reka kan. Pergi dekat kedai ke apa ke, belanja, bayar, kata kat dia 10 orang pelanggan pertama bagi percuma. Kita belanja. Contoh paling mudah, paling mudah. Yang ke-10, kalau ada peluang beriktikaf. Surau kita boleh, insya-Allah. Yang ke akhir sekali, banyakkan berdoa, jangan tinggal doa. 10 hari Ramadan ni jangan tinggal doa. Wajib satu doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa wajib. Yang lain terpulang pada tuan-tuan nak doa macam mana. Itu sahaja untuk malam ni. Tazkirah turbo kita. Turbo lah. Cakap banyak pun tak guna lah tak. Cakap pendek-pendek je. Tua-tua semua dah faham semua dah. Cakap pendek-pendek je. Yang penting amal, bukan dengar, bukan apa. Nabi kata taharrau lailatul qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar, cari ni bukan cari mana, bukan. Cari itu macam mana? Duduk buat amal, solat
sedekah, baca Quran, istighfar, zikir, tasbih dan lain-lain. Dan katanya Imam Malik, kata ustaz saya, siapa yang tak tinggal solat isyak berjemaah, dia kata paling ringkas ni nak dapat Lailatul Qadar, siapa yang tak tinggal solat isyak berjemaah pada tiap-tiap malam terakhir bulan Ramadan dan berazam untuk solat subuh berjemaah, walaupun lepas tu dia tidur, lepas solat isyak berjemaah dia tidur, bangun-bangun subuh, maka sesungguhnya dia telah mendapat Lailatul Qadar. Dapat dah tu. Tapi dapat sikit je lah. Kenapa? Kerana Nabi akan berjaga sepanjang malam ataupun sebahagian besar pada malam ketika 10 akhir Ramadan. Alright, itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Minta maaf kalau terkasar bahasa, tersalah kata, tegur senda. Jangan lupa follow saya punya Facebook. Lepas tu boleh baca lah, saya letak kat situ semua. Tuan-tuan follow Khairul Anwar Basri, tuan-tuan cari. Cari okay. Last, ada lagi CD saya berapa banyak ni? Oh, jual habis dah. Okey lah, ingat kena bagi murah-murah. Okey, itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.